Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa kita akan teruskan dengan jom belajar kita. Chart kita akan tengok part 4 hari ni. So part 4 kita akan belajar RSI dan Stock RSI. Kenapa penting RSI dan Stock RSI? RSI dan Stock RSI memberikan kita add data untuk kita tengok support dan resistance manakah yang strong, current support, current resistance, adakah strong untuk dia melakukan breakout ataupun dia melakukan bounce. Nanti tu akan tunjukkan di chart. So kan, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chart kita. Macam biasa kita akan pergi ke chart kosong iaitu di BTC USDT. So kali ni kita tengok apa yang berlaku untuk chart tu. Sudah ada pun RSI di bawah ni, so jangan risau, tu akan delete kan, dan kita anda boleh follow tu macam mana nak tengok kat manakah nak dapatkan support di sini. Kalau barat, kalau anda buka kata trending view, anda akan nampak kosong ni. So macam mana? Tu akan tunjuk dulu. Mula-mula kita akan pergi ke indicator. So dikeluarkan atas ini ada indicator. Klik saja indicator. Kemudian anda boleh tengok kat sini, anda tarik saja RSI. Apa itu RSI? RSI lah bermaksud Relative Strength Index, dan Stock RSI kita panggil Stochastic RSI. So untuk yang ni kita akan klik dua, sama juga anda letak je star. Bila letak je star, nanti kita akan terus bila-bila masa kalau anda hilang itu, anda boleh klik balik indicator, boleh pergi ke favorite, dia akan ada di ruangan bawah ni. So untuk tu dah ni kita akan klik aja Relative RSI, kemudian kita akan draw juga Stock RSI. So kat sini mana kat bawah chart kita akan ada dua data yang tunjuk yang kita RSI dan Stock RSI. Setting dia apa? Setting dia pakai default saja. So tak ada ubah-ubah pun. Ini dah memang boleh pakai pun. So meaning tak perlu anda setting bawah pun. Ini kalau ikutkan anda nak, mungkin anda nak tengok agak double check, anda tengoklah kat sini dia akan direct akan ada 33, 14, 14 untuk Stock RSI, dan RSI kita ada SMA di kawasan 14 dan 2. So itulah aku kata by default anda akan dapat mana-mana RSI dan Stock RSI, itulah dia punya akan setting default dia. So kali ni kita akan tengok apakah masuk RSI. Kenapa ada dua RSI? So yang pertama kita tengok RSI yang pertama kita akan tengok. So klik saja, pergi mouse anda dekat RSI ni, anda kata double klik saja. So mending tahu dah ini ada RSI. So RSI, apakah bermaksud RSI? RSI kita ni nak tengok arah pergerakan market. Sama macam kita tengok point kita iaitu dua ajar sebelum ni, high dan low kita. So kalau kita buat higher high, higher low, higher high, higher low, mini price tu sedang melakukan kenaikan. Kalau price buat lower high, lower low, lower high, lower low, price tengah melakukan dropping. Sama juga RSI memberikan kita data yang sama. Sekiranya direct kalau ikutkan RSI tu berada above atas 50. So kat sini anda boleh letakkan, contoh anda buat satu trendline letakkan atas ni, kemudian anda boleh lock. Kemudian pergi type setting kat sini di coordination, anda type saja 50, ngam-ngam 50 dan OK, dan lock pun. So meaning ini adalah secara indicator whatever price antara above 50 ke atas, meaning kita nampak price itu mostly kita akan nampak di chart, kita akan nampak align dengan kita punya kuartal pergerakan, iaitu price akan buat higher high, higher low, higher high, higher low. Tetapi sekiranya RSI below 50 ke bawah ke kawasan 30, kita akan nampak price itu akan buat lower high, lower high, lower low, lower high, lower low. So itulah data yang pertama yang perlu anda tahu. So untuk di RSI kita ada point-point penting juga, anda akan dengar selalu ni, kita panggil overbought, oversold. So whatever chart di RSI ni berada above atas 70 ke 100, kita panggil kawasan overbought. Whatever price aku kata chart di RSI ni 30 below, 30 ke bawah, kita panggil oversold. So point ini penting, point ini penting. Kenapa? RSI menunjukkan sekiranya RSI dah berada di top ini, so meaning price tak akan ada lagi melakukan kenaikan yang tinggi. Meaning kita itu berlaku kita punya sama ada itu point higher high ataupun kita panggil point lower high. So anda perlu tahu tu. So meaning kalau price RSI berada di bawah, sama juga itu bermakna itulah kita punya expected higher low ataupun expected kita punya lower low. So itulah berlaku macam lah bila tahu higher high ada lower low ni, kita akan nampak ada pergerakan bound di antara between kata low atau high. So itulah point yang penting. RSI kita panggil kawasan ni adalah overbought, kita panggil kawasan ni adalah oversold. So itulah untuk RSI. So main purpose untuk RSI adalah untuk kuartal support kita punya data itu, yang kita nak tengok kata swing high dan swing low kita. Adakah price sedang buat higher high, higher low, ataupun price buat lower high, lower low. Itu adalah function utama RSI. So next kita akan pergi ke Stock RSI. Kita double klik lagi Stock RSI. So ini adalah Stock RSI. So apa fungsi Stock RSI?
So stock RSI sama je, kita akan buat dua satu. Kita akan tengok ni mana-mana RSI anda boleh ambil satu trend line, anda letak mana yang dia touch paling banyak atas, sama juga yang bawah anda letak juga touch mana paling bawah. So ini kita ada kat sini 99.6, 1.35. So ini stock RSI pun sama juga, kita akan tengok adalah sama, kita kawasan inilah kita panggil kawasan overbought, yang bawah ini adalah kita panggil kawasan oversold. Dan term sama juga untuk stock RSI, berlainan sikit dengan RSI. Stock RSI kita nak measure momentum. So setiap pergerakan candle, setiap satu pergerakan candle tu kita akan tengok momentum dia nak naik atas ataupun drop bawah. So meaning sekiranya stock RSI ni berada di overbought, meaning momentum untuk naik itu dah tak ada. Now adalah momentum untuk drop ke bawah. Sama juga kalau stock RSI tu berada di kawasan oversold, itu bermakna kita tengok momentum untuk momentum untuk price drop tu dah tak ada, meaning expected price akan naik, kita akan nampak momentum itu akan naik. So tinggi ataupun tidak kata momentum ini, itu bergantung kepada volume. So volume nanti tu akan ajarkan next macam mana kita tengok volume tu. So yang anda tahu adalah stock RSI ni adalah untuk sekadar momentum price, sama ada bila dia nak naik, bila nak turun, berdasarkan tak kisahlah kata chart berapa pun anda tengok, berdasarkan candle ataupun swing high swing low, itulah kita tengok. So meaning untuk data ni kalau kita dapat RSI overbought, stock RSI berada overbought, so janganlah buy. Sebab apa? Price dah top, expected price dah buat higher high ataupun lower high, tu nak kita expected price akan dropping. So itulah data yang anda boleh tengok berdasarkan RSI dan stock RSI. So let's go, kita akan pergi ke contoh. Contoh kita akan tengok di 4 hours, yang selalu ditekankan RSI ni sebab apa kita akan tengok position di 4 hours. Contoh kita akan tengok, dia akan zoom in sikit, dia akan tengok sikit price ni, sama juga ni dia akan besarkan sikit. So sebagai contoh kita tengok movement yang baru ni yang berlaku dalam kawasan ni. Apa yang kita tengok? Kita tengok price, kita akan indicator. Contoh kita buat ini. Untuk pergerakan ni adalah low, low, dan low, dan kita ada 4 low. Kita seperti low apa? Seperti yang ni adalah kita nampak lower low, high low dan high low. So, kita tengok adakah point ini penting. Kita tengok RSI. RSI currently berada di kawasan oversold. Stock RSI pun berada oversold. So kalau movement macam ni, adakah anda nak jual, anda meaning anda dah nak buy atau tidak? So supposedly adalah boleh buy. Sebab apa? Berdasarkan inilah kita punya low, kemudian dah berada oversold. Bila momentum pun dah tak ada lah, momentum bawah, meaning momentum untuk naik atas. So meaning good anda untuk buy, untuk regain short term gaining. Sama juga position net. Kenapa kalau tu bulat akan sama aja, setup yang sama. So ini pun setup sama. So inilah basic yang kata mostly paling cantik lah anda dapat. So inilah perfect dapat secara teknikal. Tapi pun kita yang benda ini bukanlah 100%. Ada juga kadang tu chart buat lower low tapi ada volume drop. So sebab itulah kita drop. Berdasarkan teknikal memang akan naik, tapi something kadang-kadang dalam market ada kuata shock market ataupun berlaku dalam kuata black swan event, atau kita menampaklah itu another term. Kita akan laku something happen dalam market menyebabkan dia ada volume yang drastic. Itu meaning kata seberhebat mana pun teknikal ni bukanlah menjaminkan 100%, tapi percentage untuk naik itu lebih tinggi daripada nak drop ke bawah. Kecuali kalau nak drop bawah tu akan berlaku, kita panggil black swan event lah. Apa tu black swan event? Sesuatu perkara yang berlaku tanpa dijangka. Tak ada siapa yang boleh jangka, tu tak tahu. Tu bila dia berlaku, dia akan berlaku. Contoh kita panggil black swan event kalau dalam real life ni sebenarnya macam apa? Macam ribut, macam kilat. Kita tak tahu bila kilat lah. Hujan-hujan tiba-tiba dia kilat. Itulah kita panggil kata momen yang jadi, bila nak jadi dia akan jadi. So kita tak tahu bila dia jadi. So itulah kita be ready saja. Sebab itulah dalam technical tak ada satu pun yang kita panggil 100% analysis. Yang kita nak tengok adalah probability, dan kita nak tengok ada low risk dan high return. Tu kita nak masuk position yang slow boleh risiko dia. Kita tak nak buy. Contoh kita tengok ni. Contoh kawasan ni tengah naik. Oh, sebabkan price tengah naik, anda seronok nak buy kawasan ni. Sebab tu tak boleh buy. Sebab apa? Price dah high. Kemudian tengok kat sini RSI dah overbought. Stock RSI pun berada overbought. So berdasarkan teknikal, adakah anda buy? So buy right, janganlah buy. Sebab apa? Price akan drop. Sebab apa? RSI dah overbought, dia akan drop bawah. Stock RSI momentum naik pun dah kurang, dia akan drop bawah. So nampak pergerakan tu align dengan dah drop ke bawah. So itulah untuk hari ni. Hopefully apa yang saya share ni, RSI dan stock RSI dapat membantu anda, another added value anda. So anda boleh gabungkan yang kita belajar support, resistance, high dan low Fibonacci, dan hari ni kita belajar kata support dan resistance. So besok macam biasa, part 5 Dua akan ajarkan pula anda selain, Dua akan tengok volume. Kenapa volume itu penting untuk anda monitor, walaupun tak sepenting ingat kata harian, tapi bila momen nak pakai tu adalah momen yang penting. Kita tengok macam tu contoh tadi.
kenapa berlaku naik. Naik itu legit atau tak? Naik itu nak naik yang betul-betul ataupun naik yang tipu. So nanti Zul akan terangkan berdasarkan volume. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe. Jumpa anda di besok pagi part 5. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.